Assalamualaikum dan sejahtera. Selamat nonton berita TV kosong. Kami sekarang berada di tempat berada di kawasan perumahan yang saya pada pagi tadi. Dewan Kelola telah menghilangkan tempat tinggal makanan dan aset yang pada asal. Bagaimanakah perasaan mereka? Jomlah kita mendengarkan suara-suara mereka. Kami dari TV kosong. Jika kami menunggu puan dengan Anda, boleh. Apakah tempat yang Anda hadapi sekarang? Seorang yang saya hadapi sekarang adalah tiada makanan boleh makan dan setiap hari perlu mencari makanan untuk kenyangkan perut. Adakah Anda berasa tinggal luar memahami apa yang Anda lakukan sekarang? Saya harap tinggal luar dapat memahami keadaan sekarang supaya mereka dapat selamat. Apakah Bapak akan terhadap masa depan? Saya berharap peperangan segera berakhir agar tiada lagi orang kehilangan tempat tinggal. Pada masa yang sama, saya juga berharap negara kita dapat dipulihkan seperti sedia kala dengan segera. Peperangan akan dapat dengan segera dengan tempat bina dengan hisap. Kami akan teruskan menyampaikan kisah Anda agar punya tahu apa yang Anda sedang melalui. Semua orang berhak untuk hidup dengan baru. Kita boleh lihat seorang muda yang telah menghilangkan bapaknya pada serangan pagi tadi. Percayalah dia sedih akibat terkena tembakan bom secara tidak sengaja. Jomlah tidak tolong. Lagipun dalam peperangan, bencana dan krisis kemanusiaan bukan setakat perkara kedua atau akan berlaku. Kejadian tersebut juga akan menyebabkan banyak orang terlibat dalam kelaparan serta mengakibatkan keburukan berlaku. Marilah kita. Saya lapar. Karena kami ada memberikan pada kamu. Kamu lihat kami itu. Gimana? Selamat pagi para peserta dan pakar. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadiri perbincangan hari ini. Topik kami ialah hak asasi manusia dalam krisis kemanusiaan. Saya pasti kita akan mendapat banyak pandangan berharga daripada pakar. Membincangkan bidang perkhususan masing-masing, marilah kita mulakan dengan Tan Sri Datuk Teh Wen Jeng. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin memulai diskusi ini dengan membahaskan hak untuk hidup dan keamanan. Hak ini adalah inti dari semua hak asasi manusia. Namun, sangat sayangnya, dalam situasi konflik bersejahtera, hak ini sering kali menjadi yang paling pertama dilanggar. Contohnya, dalam konflik di Suriah, ribuan warga sipil menjadi korban kekerasan tanpa henti. Tidak hanya korban langsung daripada peperangan, tetapi juga akibat serangan udara, ledakan, dan kondisi hidup yang tidak aman. Perlindungan terhadap hak untuk hidup harus menjadi prioritas solusi konflik. Terima kasih Tan Sri Datuk Teh. Perkara ini sangat penting. Konflik selalunya memberikan kesan besar kepada keselamatan manusia. Datuk Dr. Lu, apakah pendapat anda tentang hak-hak lain yang sering diabaikan dalam situasi ini? Terima kasih. Saya ingin menekankan hak untuk mendapat perlindungan daripada pergerakan dan layanan yang tidak berberi kemanusiaan. Dalam situasi krisis atau konflik, kumpulan yang terdata seperti panduan sering menjadi sasaran utama pelanggaran ini. Kita telah melihat laporan membimbangkan dari berbagai negara yang mengalami konflik di mana tahanan politik menjadi mangsa perhiasaan, baik fizikal maupun mental. Ini jelas melanggar prinsip asas hak asasi manusia. Selain itu, orang awam yang terperangkap dalam konflik juga sering mengalami layanan kejam daripada pihak yang berkonflik. Terima kasih Datuk Dr. Lu. Isu yang anda bangkitkan sangat relevan. Penyiasaan sememangnya salah satu bentuk pelanggaran yang paling kejam. Sekarang kita asasi manusia. Profesor Datuk Chia, sila kongsikan pandangan anda. Terima kasih. Salah satu hak yang sering diabaikan dalam situasi krisis ialah hak untuk mendapatkan perumahan yang selamat dan mencukupi. Apabila konflik atau bencana alam berlaku, berjuta-juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka menjadi pelarian atau kehilangan segala-galanya. Sebagai contoh, pelarian Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sering tinggal di kamp pelarian dalam keadaan yang sangat baik. Ramai daripada mereka tidak mempunyai akses kepada sanitasi yang mencukupi. Perlindungan daripada cuaca buruk malah rasa selamat
Pastikan bahwa ini dipenuhi terutamanya dalam situasi kecemasan. Okey, Dok. Terima kasih Profesor Datuk Chia. Betul, kehilangan rumah adalah salah satu kesan krisis yang paling menyakitkan. Mari kita beralih kepada Datuk Wong untuk membincangkan aspek lain. Oke, terima kasih. Saya ingin menonjolkan hak untuk menerima bantuan kemanusiaan. Apabila orang ramai dilanda krisis, sama ada akibat konflik ataupun bencana alam, keperluan asas seperti makanan, air bersih, dan perkhidmatan kesehatan menjadi sangat penting. Contohnya, ialah itu krisis kemanusiaan di Yaman, di mana berjuta-juta orang telah bergantung kepada bantuan antara bangsa untuk terus hidup. Itu kebuluran yang melanda negara telah membawa penderitaan yang besar dan tanpa bantuan berterusan, keadaan hanya akan bertambah buruk. Ini adalah pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Wong. Hak untuk mendapat bantuan kemanusiaan adalah penting untuk kelangsungan hidup. Sekarang, mari kita bincangkan hak yang memberikan impak besar kepada masa depan generasi muda. Datuk Jan. Okey, baik. Saya ingin membincangkan hak untuk mendapat pendidikan. Dalam situasi krisis, akses kepada pendidikan sering terhenti. Kanak-kanak yang sepatutnya belajar untuk masa depan mereka terpaksa meninggalkan sekolah kerana keadaan menjadikannya mustahil. Sebagai contoh, kanak-kanak pelarian Syria kehilangan akses kepada pendidikan disebabkan oleh perpindahan yang berterusan dan keadaan keselamatan yang tidak menentu. Ini bukan sahaja menghalang perkembangan peribadi mereka, tetapi juga memberi kesan kepada masa depan komuniti mereka. Di sebalik situasi yang sukar, usaha memindahkan mesti menjadi keutamaannya. Yang itu perkongsian saya. Okey, betulnya Dr. Jeff, pendidikan adalah program jangka panjang yang sangat penting. Akhir kata, mari kita dengar daripada Tan Sri Datuk Teh tentang kebebasan bersuara. Terima kasih penulis ini. Saya ingin bercakap tentang hak kebebasan bersuara dan akses kepada maklumat. Dalam situasi krisis, kebebasan ini penting untuk memberikan maklumat yang tepat kepada orang ramai dan membolehkan mereka membuat keputusan termaklum. Malangnya, dalam banyak zon konflik, kebebasan ini sering dihadkan, media disenyapkan, capaian internet disekat, atau maklumat diputarbalikan untuk menguntungkan pihak tertentu. Ini bukan sahaja merugikan usaha penyelamat, tetapi juga mengurangkan accountability berlaku pelanggan. Terima kasih Tan Sri Datuk Teh. Isu ini merupakan isu yang sangat penting. Tanpa kebebasan bersuara dan akses kepada maklumat, masyarakat sering terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan. Saya berterima kasih kepada semua pakar atas pandangan mereka yang tidak ternilai. Anda juga boleh membantu, sama ada melalui sumbangan kesedaran atau tindakan kecil. Setiap usaha mampu membawa perubahan yang besar. Bantu di sini tidak mencukupi dan kami memerlukan sokongan lebih dari pihak ramai. Hak asasi manusia adalah hak semua orang. Marilah kita bersama-sama membantu mereka yang memerlukan bantuan.